Anda yang berada di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun di sekitar Selangor, mungkin petang ini ada perancangan untuk berbuka puasa di mana kami cadangkan kepada anda untuk sama-sama kita memeriahkan Ihya Ramadan Putrajaya 2022. Pastinya kita ingin mengetahui apa antara keistimewaan yang ditawarkan kepada anda. Kita bersama dengan Tuan Haji Nik Syukri bin Nikso, Naib Presiden Perkhidmatan Bandar Jabatan Perkhidmatan Bandar Perbadanan Putrajaya. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan Haji, keterujaan kini kembali untuk sambutan Ihya Ramadan bagi tahun 2022 ini khususnya di wilayah Persekutuan Putrajaya sendiri. Bagaimana untuk kita kongsikan kepada seluruh keluarga Malaysia khususnya yang berada berdekatan berkenaan keistimewaan, kelainan yang ada pada tahun ini? Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana memberi peluang kepada kami untuk bersama pada pagi ini untuk berkongsi program Ihya Ramadan tahun 2022 kali ini. Jadi seperti yang mungkin ramai dah tahu, Festival Ramadan Putrajaya ini telah berlangsung selama 8 kali lah. Dan tahun ini adalah tahun kali yang ke-9. Jadi sempena tahun ke-9 ini, kita telah menjenamakan semula program Festival Ramadan pada kali ini, yang mana seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan pada masa pelancaran pada 7 hari bulan hari itu, program Festival Ramadan ini kita jenamakan semula kepada program Ihya Ramadan. Jadi yang istimewanya tahun ini adalah program ini selaras dengan konsep baru yang kita perkenalkan pada tahun ini. Jadi pengisian untuk program tahun ini ada program-program kerohanian dimasukkan dalam festival sambutan Ramadan dan juga Syawal pada tahun ini di Putrajaya. Jadi itu adalah yang kita tingkatkan pada tahun inilah untuk kali ini. Jadi banyak keistimewaan untuk kali ini. Antaranya sebenarnya sempena dengan kita berdepan dengan memasuki era endemik yang kita sedang masuki sekarang ini. Jadi kita Perbadanan Putrajaya bersama dengan pihak penganjur berusaha untuk membantu dari segi pembangunan semula ekonomi masyarakat lah. Jadi kali ini antara keistimewaan-keistimewaan yang kita bawa pada kali ini ialah dari segi konsep jualan dan juga pelaksanaan program kita pada tahun ini. Okey, kita nak kongsikan kepada penonton juga berkenaan kemeriahan Ihya Ramadan 2022 ini. Saya difahamkan sepanjang minggu ini, contohnya semalam 9,000 pengunjung telah hadir Tuan. Ya, semalam kita dapati untuk Bazar Ramadan, kita kira melalui scan MySejahtera, kita menerima lebih kurang 9,000 lebih pengunjung di Bazar Ramadan itu sendiri. Jadi itu Bazar Ramadan. Sebenarnya kita ada 4 komponen dalam Ihya Ramadan kita. Kita ada Bazar Ramadan, kita ada Anjing Syawal, kita ada laman iftar dan juga ada Kiblat Walk. Jadi kombinasi 4 ini, jadi kalau sesiapa datang ke Putrajaya untuk bersama-sama kita di Putrajaya, kita boleh membeli juadah berbuka puasa di Bazar Ramadan. Kemudian kita boleh ke laman iftar yang mana kita boleh berbuka puasa. Jadi selepas berbuka puasa sambil berada sambil menunggu, kita ada tempat di Putrajaya itu di Padang tu, kalau nama sebenarnya ialah Dataran Putrajaya. Di situ ramai orang akan bersantai bersama keluarga, bersama kawan-kawan, berbuka puasa. Selepas membeli kita berbuka puasa. Jadi selepas tu kita boleh ke masjid Mizan untuk solat maghrib, ataupun kita boleh tunggu sehingga solat isyak dan juga tarawih. Dan selepas tu kita boleh ke Anjing Syawal, yang mana Anjing Syawal ni kita menyediakan bazar untuk berniaga untuk persediaan Syawal baju raya dan sebagainya, kuih dan sebagainya .
Itu yang kita tawarkan di Putrajaya lah. Ya, keempat-empat komponen ini merupakan satu kekuatan keunikan bagi Ihya Ramadan bagi tahun 2022 ini. Semuanya sangat strategik, berdekatan antara satu sama lain, jadi sangat memudahkan untuk para jemaah dan juga untuk pengunjung ingin berbuka puasa ataupun menunaikan ibadah yang lainnya. Sudah pastinya Tuan, bila bercakap berkenaan kemeriahan Ihya Ramadan 2022 ini, bagaimana dari segi penambahbaikan untuk SOP bagi tahun ini? Jadi seperti yang kita tahu, kita masih lagi dalam fasa endemik. Jadi kita sebagai penganjur masih menekankan soal SOP inilah. Kalau di peringkat awal di Bazar Ramadan, pada hari pertama dan kedua kita dapati sangat ramai pengunjung. Yang mana pada hari pertama kita menerima lebih kurang 5,000 pengunjung dan pada masa itu seperti perancangan awal kita, sebenarnya pada peringkat awal kita menjangkakan masih menggunakan SOP di sebelum ni lah. Jadi kita masih lagi menghadkan bilangan dan sebagainya lah. Tapi disebabkan berlaku kita dapati keadaan terkawal dan sebagainya. Jadi dari semasa ke semasa kita telah melonggarkan sikitlah pemakaian SOP ni lah. Cuma yang masih ditetapkan ialah pemakaian mask dan juga scan MySejahtera lah. Tapi untuk makluman, kita Bazar Ramadan kita masih mengawal dari segi akses atau kemasukan melalui 3 pintu utama saja. Jadi ini dapat mengawal dari segi bilangan jumlah lah. Kalau kawal, maksudnya kalau kita nampak di dalam tu sesak sangat, kita akan mungkin kita kawal sikitlah supaya tidak berlaku kesesakan dan mungkin penjarakan yang minimal kan. Ya, itu dari sudut SOP-nya dan juga kita lihat bulan Ramadan ini cukup signifikan dengan program-program kerohanian. Betul. Dan mungkin Tuan boleh kongsikan apa antara program-program kerohanian yang akan dianjurkan sepanjang bulan Ramadan kali ini. Okey, sebenarnya kita bekerjasama dengan pihak masjid. Sebenarnya benda ni kita dah langsung dari sebelum ni pun kita memang ada program bersama Masjid Mizan. Jadi antaranya ialah program-program seperti tilawah Al-Quran, pertandingan dan juga pertandingan mengaji dan sebagainya. Jadi itu antara program-program yang kita jalankan bersama dengan Masjid Mizan. Selain itu kita juga mengedarkan bubur lambuk. Sebenarnya setiap hari pengunjung di Anjung Syawal kita bekalkan bubur lambuk untuk berbuka di samping buah kurma dan sebagainya. Jadi itu yang kita ada di Putrajaya lah. Jadi selain itu kita juga ada program-program kerohanian yang melibatkan komuniti yang mana kita usahakan dengan Masjid Mizan. Dan Masjid Sultan Al-Mizan sendiri pada setiap hari memang ada ceramah-ceramah yang dilangsungkan sebelum majlis berbuka puasa lah. Okey, selain meriah dengan aktiviti jualan dan juga program-program kerohanian, saya difahamkan turut dilaksanakan kempen-kempen sempena menghormati bulan Ramadan yang cukup mulia ini. Ada Tuan? Okey, sebenarnya kempen tu kita seperti yang semua tahu, Putrajaya ni adalah bandar hijau. Jadi kita memang menerapkan konsep hijau dalam kita punya aktiviti. Contohnya dari segi kempen untuk kita semula, contohnya kempen untuk recycle minyak masak dan sebagainya. Kita juga ada kempen biodegradasi punya beg. Kita juga ada kempen sebenarnya selepas itu kita akan juga ada kempen-kempen lain lah sebenarnya hari raya nanti. Jadi itu adalah program-program kita di Ihya Ramadan pada tahun kali inilah. Okey, itu antara program-program yang menarik yang menanti anda sekiranya anda berkunjung ke Ihya Ramadan Putrajaya 2022. Okey Tuan, berapa ramai sasaran untuk tahun ini? Okey, kita menjangkakanlah lebih kurang 500,000 pengunjung yang akan ke Ihya Ramadan Putrajaya 2022 ini. Jadi saya berharap dengan kunjungan daripada tuan-tuan dan juga penonton sekalian, jadi kita harap kita boleh membantu ekonomi peniaga dan juga masyarakat lah secara umumnya lah. Okey, membantu ekonomi masyarakat secara umumnya khususnya dalam bulan Ramadan ini menuju ke bulan Syawal. Sekali lagi Tuan, kita war-warkan kepada seluruh masyarakat yang berdekatan dengan Putrajaya untuk datang ke Ihya Ramadan Putrajaya 2022 ini.
Kita menjemputlah semua yang berada di sekitar Putrajaya dan wilayah Persekutuan serta Selangor dan sekitarnya untuk bersama-sama memeriahkan lagi Ihya Ramadan Putrajaya tahun 2022 ini. Jadi banyak program yang kita atur, banyak lagi kempen dan juga aktiviti yang akan kita laksanakan di Ihya Ramadan ini. Okey, Ihya Ramadan Putrajaya 2022. Ayo sama-sama kita memeriahkan Ihya Ramadan. Pastinya banyak program-program yang menarik yang menanti anda. Jadi ayo ajak rakan anda, keluarga anda untuk datang ke Putrajaya untuk kita bersama-sama menikmati kemeriahan ini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Nik Shukri bin Nikso, Naib Presiden Perkhidmatan Bandar Jabatan Perkhidmatan Bandar Perbadanan Putrajaya. Terima kasih Tuan. Terima kasih sama-sama.